Negara kita sekarang ni sedang membina, kita telah pun membina satu kesatuan melalui kerajaan perpaduan. Yang dahulunya kalau kita lihat bahawa kita saling bertembung antara satu sama lain. Tetapi selepas pilihan raya, saya fikir bahawa semua pemimpin-pemimpin politik telah berjiwa besar, berpemikiran terbuka untuk tidak lagi melihat soal kepentingan parti dan diri, tetapi melihat kepentingan negara dan rakyat. Cuma yang masih maneuver politik, yang sedang melakukan political maneuver untuk mempengaruhi masyarakat dan rakyat untuk menyokong mereka ialah Perikatan Nasional. Dan saya sangat hairan apabila mereka enggan untuk bersama dalam satu kesatuan negara. Itu satu kesatuan perpaduan membina sebuah kerajaan untuk membawa kemajuan kepada masa depan negara kita. Tetapi mereka masih bermain dengan political maneuver untuk mendapat satu dokongan dan sokongan sehingga membawa kepada matlamat menghalalkan cara. Bagi mereka, kalau berlaku pergaduhan, pertumpahan darah sekalipun, bagi mereka itu menghalalkan untuk mereka mendapatkan power, mendapatkan kuasa, hatta untuk nak menang di padang serai. Sebab itu saya fikir kita tidak boleh mengizinkan politik melampau, politik yang membawa pendekatan yang sangat melampau, yang menimbulkan kebencian, permusuhan di kalangan masyarakat dan rakyat. Kita telah pun melihat di dunia luar, kerana politik kebencian ini telah menghancurkan negara-negara tersebut. Saya sebelum parlimen dibubarkan sempat bersama dengan Datuk Saifuddin, Menteri KDN kita, sempat kami dihantar oleh parlimen ke Rwanda untuk menghadiri satu persidangan parlimen antarabangsa. Saya sempat dibawa untuk melawat satu museum kenang-kenangan terhadap peristiwa penghapusan etnik yang berlaku puluhan tahun dahulu, yang bersama dengan kes di Bosnia. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Rwanda ini kerana apa? Kerana masing-masing kaum, Hutu dan juga Tutsi, mengaku kaum dia lebih baik, kaum dia yang lebih berhak untuk memerintah, menerajui Rwanda. Tutsi kata aku yang lebih layak, Hutu kata aku yang lebih layak. Akhirnya berlaku pergaduhan, pertumpahan darah. 1 juta orang mati. 1 juta orang mati. Kanak-kanak dibunuh hidup-hidup, dimasukkan dalam lubang besar. Hanya semata-mata kerana apa? Kerana masing-masing mengaku bahawa dia yang lebih baik. Sama seperti mana yang sedang berlaku di Malaysia sekarang. PN kata dia lebih baik, PAS kata dia lebih Islam daripada orang yang menyokong Pakatan Harapan. Orang yang menyokong Pakatan Harapan orang tidak beriman. Siapa menyokong Pakatan Harapan, siapa menyokong lain daripada Perikatan Nasional, masuk neraka. Dia mengatakan bahawa negara kita sedang diancam oleh Kristian, oleh Yahudi, oleh Zionis. Menteri Besar Kedah ucapan dalam sehari dua ini, dia mempersoalkan bagaimana masyarakat dan rakyat penyokong mereka sedang mempersoalkan kerana parti mereka tidak dapat menunaikan janji untuk mendapat RM50, RM100 dan sebagainya. Ini video yang sedang diviralkan. Dia kata sedangkan orang-orang luar, orang-orang bangsa asing, dia kata daripada Australia, daripada New Zealand, daripada luar negara balik belanja sendiri semata-mata untuk nak menjajah negara kita. Ini bagi saya satu pandangan yang sangat merosakkan masyarakat kita. Akhirnya kita akan jadi takut. Kita masing-masing selepas ini akan jadi takut, tuan-tuan. Melayu takut nak keluar ke bandar, takut nanti India berprasangka buruk padanya. India pula takut untuk nak keluar ke kawasan Melayu, takut nanti Melayu berprasangka buruk pada dia. Sama juga dengan orang Cina, orang Melayu dan sebagainya. Apakah kita nak hidup dalam ketakutan? Adakah kita selama-lamanya nak hidup dalam ketakutan? Sedangkan kita nak melangkah maju ke hadapan, kita nak cari makan, kita nak mencari sesuap nasi daripada orang yang semiskinnya sehingga kepada orang yang punya gedung yang besar dalam negara kita. Mereka mau untuk mencari kehidupan. Kita tidak boleh membiarkan kehidupan kita ini dirosakkan oleh Perikatan Nasional. Tuan-tuan, kalau kita biarkan,
ini bermakna bahawa kita mengizinkan suatu keadaan yang buruk yang boleh berlaku dalam negara kita ini. Mari sama-sama kita halangkan keadaan ini, kita hentikan keadaan ini, memberikan jawapan yang tegas kepada mereka bahawa kita nakkan kerajaan perpaduan, kita nak membina kesatuan negara kita, pelbagai kaum agama dalam negara kita ini, kita nak mengundi Pakatan Harapan. Calonnya ialah Dr. Supy, insya-Allah. Saya nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan daripada Barisan Nasional. Demi kerana kesejahteraan masa depan negara kita, demi keharmonian, demi keamanan negara kita ini, kita satu hati untuk Malaysia yang tercinta. Mereka menarik diri. Datuk Sivaras tadi bertemu bukan sahaja dengan Datuk Sivaras, tetapi dengan penyokong-penyokong daripada MIC. Kita bertemu dengan penyokong-penyokong daripada UMNO 2 malam sudah, dengan AJK UMNO bahagian wanita bahagian dan sebagainya. Semua bersepakat, mari sama-sama berikan sokongan kepada Pakatan Harapan, kepada Dr. Supy untuk memberikan jawapan kepada Perikatan Nasional bahawa kita sedang membina satu kesatuan, kita semua satu hati untuk masa depan, masa negara kita, iaitulah negara Malaysia yang tercinta, insya-Allah. Jangan lupa undi kita semua 7 hari bulan ini untuk Dr. Supy, insya-Allah. Terima kasih semua. Salam kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.